Oke, selamat pagi kepada subscriber yang setia ke channel Mekanik Sendiri. Hari ini berkesempatan lagi berkongsi satu ilmu, yaitu penyakit selalu keluar kepada kenderaan peredua. Tak kiralah peredua ataupun, tapi ini sering berlaku kepada peredua. Oke, yang mana enjin pandai mati. Mati. Oke, kereta owner ni baru seminggu selepas top overhaul, and then selepas tu bila kenderaan ni dibawa berjalan, dipandu, enjin pandai mati dan enjin check light keluar. Tapi bila hidupkan kembali, enjin tetap hidup. Enjin tetap hidup dan boleh bergerak. Tapi ada certain part bila seleko, kenderaan ni mati sendiri. Engine check light tidak keluar. Maksudnya ini boleh dikategorikan hidden fault code. Okay. So kita menggunakan scan tools. Okay, scan tools yang mana kita boleh detect mana sensor yang bermasalah. Okay. Selepas ini saya akan tunjukkan menggunakan scan tool untuk kita nak kesan apa masalah dan apa sensor yang bermasalah. Okey, selalunya terjadi kepada produk ni sama ada cam sensor ataupun crankshaft position sensor yang sering berlaku. Okey, sebelum ni pun ada juga saya uploadkan video berkenaan dengan masalah ni, iaitu kenari. Tapi yang ni peredua Alza. Okey, apabila saya start engine, kalau kita tengok engine check light tidak keluar. Okey, engine check light tidak keluar, melainkan ABS lah. ABS tu. Okey, yang ni isu kepada engine check light. Okey, sekarang ni kita akan memulakan apa ni? Kita diagnostik dahulu menggunakan scan tools. Okey, sekarang kita akan masukkan OBD ini. Okey, ini OBD dan DLC berada dekat atas ni ya. Diagnostic link connector yang ni. Kita masukkan OBD ini dahulu. Okey. Untuk peredua Alza, maybe semua bagian tepi. Bagian kelisa dekat hujung sana. Okey, bawah di bawah kira berdekatan dengan cooling coil lah. Okey, selepas tu kita akan masuk dekat application. Alamak, bed lah pula. Harap-harap sempat. Okey, sekarang kita akan masuk dekat Asian. Okey, kita pilih bahagian peredua. Okey. Okey, kita tunggu connection. Okey, sekarang dah okey, dah connect. Dan kita pilih peredua Alza. Okey, peredua Alza. And then kita masuk kepada bahagian engine. And then kita kena baca di bahagian red fault code ataupun data. Okey, jadi sekarang ni ada satu sensor yang kita boleh scan dekat sini, P0335, engine speed sensor. Okey, engine speed sensor ni lebih kepada bahagian crankshaft position sensor ataupun crank position sensor, CKP. Okey, ini yang menyebabkan enjin ni pandai mati masa kenderaan bergerak.
Oke, kalau kita tengok nih bahagian nih P0335 nih, ini ada maksud tersendiri ya. Dia ada maksud, ini adalah coding untuk kita nak tahu apakah jenis sensor yang bermasalah. Oke, kalau saya huraikan ini pun agak panjang lah, tapi saya ringkaskan untuk memudahkan subscriber faham. Oke, untuk yang P ini maksudnya powertrain ataupun lebih dikenali kepada OBD2. Oke, dan yang kosong ni adalah intake valve control solenoid. Oke, merujuk kepada intake. Oke, and then yang ketiga ni adalah throttle pedal position sensor. Oke, yang ni bukaan throttle body ataupun butterfly. Dan yang 3 ni satu pula bahagian cam rotation ataupun injection. Oke. Dan yang kelima, yang kod number 5 ni pula merujuk kepada sensor yang bermasalah seperti yang inilah engine speed sensor atau lebih dikenali crankshaft position sensor. Oke. Jadi itu ada sebahagian ringkasan maksud coding ni. So, apa penyebab sensor ni rosak? Oke, selalunya sensor rosak ni disebabkan satu sensor tu konektor mungkin dah longgar atau kotor, berkarbon, and then plate sensor tu pun dah kotor. Oke, kotoran tu dah melekat di bahagian kepala sensor tu. Oke, jadi simptom-simptom ni senang saja. Kadang-kadang engine check light tidak keluar daripada dashboard. Dan simptom yang kedua, bila kita buat pemanduan, engine ni pandai mati sendiri. Lebih-lebih kepada seleko yang tajam. Tapi kalau dah kritikal sangat, tak perlu seleko, jalan lurus pun boleh mati. Apabila sensor tu dah panas, panas, mati. Bila sejuk, baru boleh hidup balik. Boleh dihidupkan kenderaan. Merujuk kepada fungsi sensor ni. Ini senang saja untuk yang crankshaft position sensor ni. Dia sebagai peranti. Perantaraan antara sensor dan ECU. Dia digunakan dalam enjin ataupun tepi enjin tu sendiri untuk merekod kadar di mana crankshaft tu berputar. Sekiranya sensor tu kotor dan dia tak dapat detect putaran crankshaft, dia tak dapat menerima ataupun menghantar isyarat kepada ECU. Itu senang saja untuk fungsi sensor ni. Tapi bila dia bermasalah, macam inilah kejadian, enjin boleh mati. So, di mana kedudukan crankshaft position sensor tu? Selepas ni saya akan tunjukkan di mana kedudukan dan bagaimana kita nak menyelesaikan. Tapi sebelum kita menukar sensor ni, kita cuba reset dahulu. Kita cuba padamkan full code ni dan kita akan test drive dan kita scan balik. Sekiranya sensor ni masih timbul, maksudnya kita perlu tukar yang baru. Untuk harga pula, harga crankshaft position sensor ni semalam saya dah tanya per 2. 300 lebih macam tu lah, 316 ringgit. Ori Pro 2. Ori Pro 2. So sekarang kita cuba padamkan full code ni dahulu. Coba kita reset. Back and erase full code. Yes. Sekarang dah berjaya dipadamkan. And then kita start engine. Kita back balik. Kita masuk balik dekat bahagian engine. Kita sekarang ni proses scanning. And then sekarang dah berjaya. Tapi untuk kepastian, kita
kena road test, bawa dia berjalan. Sebab kata owner tak sampai dalam 2 km masalah ni timbul balik. Okey. So kita nak jimatkan duit owner dan kita tolong sedaya upaya. Okey. Sebab sensor bukannya murah. And then kita akan masuk dekat, kita cuba baca data dia dahulu. Okey. Engine speed. Okey, maksudnya respon pada sensor tu apabila saya tekan pedal ni, dia boleh baca rotation tu, putaran crankshaft. Okey. Sekarang ni keadaan normal, apabila saya tekan value tu akan berubah. Dia sampai ke 20. Maksudnya dia boleh masih boleh diselamatkan. Cuma ini belum confirmation Kita perlu road test dahulu. Okey. Alang-alang kita dah pakai scan tool, kita akan scan ABS sekali apa masalah ABS ni. Okey, C1235 front wheel speed sensor. Okey, ini selalunya bermasalah macam ni bearing. Bearing tidak cun. Sebab bearing ABS dia mempunyai magnet. Bila kita masukkan bearing yang bukan khas untuk ABS, macam ni lah keluar dia. Okey. Keadaan macam ni, simptom macam ni. Dan dekat dashboard ada logo ABS keluar. So, macam mana kita nak reset? Kita kena tukar bearing baru yang ABS, khas ABS punya. Baru kita boleh reset. Okey, untuk ABS ni memang ada mahal lah. Bearing dia satu. Okey, dalam puluhan ringgit ataupun boleh juga dalam 100 lebih ringgit macam itulah. Tengok kepada defend kepada ni lah. Kedai spare part tu. Saya pun tak boleh katakan murah ataupun mahal. Okey, boleh tanya dekat kedai spare part. So ini kita tak boleh reset lah. Sebab selagi macam ni kita tidak tukar bearing khas untuk ABS, simbol ABS tu tetap menyala. Okey. Kalau kita nak kalau kita tengok dekat sini, dia sudah padam. Tapi apabila kita nak bergerak ataupun kita dah buat pemanduan, simbol ABS tu keluar. Okey, dia tetapkan keluar selagi kita tidak tukar bearing khas untuk ABS. Sedang saja kita nak mau tahu bearing ABS tu betul-betul ABS. Kita kena cari screwdriver dan kita kena kempilkan. Okey, kita kena sentuhkan antara permukaan bearing tu. Supaya kita boleh, sekiranya ada macam rasa screwdriver tu melekat pada permukaan bearing, maksudnya bearing tu adalah khas untuk ABS dan dia ada serial number sendiri untuk setiap bearing ABS ni. Okey, so setekat sini saja perkongsian dan selepas ni kita akan test drive. Okey, test drive Pro 2 Alza ni sama ada sensor tu masih keluar ataupun tidak. Lupa lagi satu lagi, di mana kedudukan lupa pula. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan. Okey, sensor yang crankshaft yang saya maksudkan tu adalah dekat ni. Ini adalah connector dan kita kena buka size 10. Okey, ini agak sempit dia agak sempit. So inilah maksudnya saya. Ini adalah sensor tu yang saya maksudkan tadi. So sekiranya ini masih lagi bermasalah ya. Okey, bermasalah, kita akan tukar
sebiji inilah. Oke. Sebiji ini yang kita akan tukar. So lepas ini kita akan test drive lah. Oke. Jom. Oke. Sekarang kita tengok ABS, logo ABS keluar balik dekat dashboard ah. Yang saya katakan tadi, bila kita dah reset memang padam. Tapi bila kita bawa jalan, logo ABS keluar balik. Langkah penyelesaian, tukar bearing khas untuk ABS. Oke, baru selamat dan baru kita reset balik. Ini kena bagi tahu dengan owner lah. Oke, selepas kita dah scan balik, oke, masalah hidden fault code tadi dah tidak timbul lagi. Oke, tidak timbul lagi.